Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Anak-anak papa tengah rancak memainkan tentang isu skandal beras pada ketika ini. Tetapi adakah ini merupakan percubaan mereka untuk divert daripada isu sebenar, skandal sebenar yang sedang melanda salah sebuah pertubuhan yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada ketika ini? Ush, lain macam korang punya spin ya. Kita intro dulu. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sejak mutakhir ini, anak-anak papa, para penyokong kerajaan perpaduan madani tengah rancak memainkan tentang isu SPRM menyiasat beberapa individu yang dikatakan terbabit dengan skandal baja beras bernilai 1.8 bilion. Di mana skandal ini dikatakan telah berlaku pada sekitar tahun 2021 hinggalah tahun 2025, membabitkan antaranya mantan Menteri Pertanian iaitu Dr. Ronald Kiandi. Dan benda ini memang meletuplah anak-anak papa duk mainkan di sini dan sana. Setiap kali mereka live, mereka akan bangkitkan perkara ini. Mereka katakan, inilah kartel sebenar. Inilah punca kepada ketiadaan beras tempatan dan macam-macam lagi. Tetapi pelik juga tuan-tuan dan puan sekalian. Skandal itu dikatakan berlaku ketika zaman Perikatan Nasional, terutamanya pada era Ismail Sabri. Tetapi tak ada pula kita dengar masalah beras tempatan kacau ke apa-apa kepada ketika itu. Yang sekarang ini sebenarnya masalah beras tempatan yang kacau. Tak apa, yang itu kita akan cerita sebentar nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi apa-apa pun, sekarang ini macam saya katakan tadi, anak-anak papa tengah rancak memainkan isu tersebut. Tetapi tidak dapat tidak, tuan-tuan dan puan-puan, saya terasa macam mereka ini sengaja memainkan isu ini kerana mereka nak divert daripada isu sebenar. Tetapi sebelum itu, kalau anda tanyakan saya tentang apakah pandangan saya berhubung dengan siasatan SPRM berhubung skandal baja beras 1.8 bilion ini, saya katakan terus siasat. Tak ada masalah. Kita tidak pernah melindungi mana-mana orang yang telah menyakau dan sebagainya. Anda kata kalau memang ada kesalahan, sila siasat, sila dakwa dan sila hadapkan ke muka pengadilan. Tetapi selagi benda ini masih di peringkat siasatan, belum lagi didakwa, belum lagi dimasuk ke mahkamah, belum lagi dapat prima facie, bahkan belum lagi didapati bersalah, maka apa-apa pihak pun tidak lagi didapati bersalah. Belum lagi didapati bersalah. Tetapi itulah, ini kan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 47 kes prima facie pun dapat di NAA, ya tak? Tetapi macam saya katakan tadi, tidak dapat tidak, saya merasakan macam semua ini, segala kekecohan berkenaan dengan siasatan SPRM berhubung skandal beras 1.8 bilion ini merupakan satu diversion sebenarnya. Kenapa? Kerana salah sebuah pertubuhan yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memang tengah bermasalah pada ketika ini dan ada tuduhan betapa pertubuhan ini sebenarnya telah menjadi satu alat untuk menyalurkan dana politik kepada parti politik yang berada di bawah kerajaan. Dan skandal yang saya maksudkan ini ialah skandal yang membabitkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan ataupun NAFAS. Segalanya bermula, tuan-tuan dan puan sekalian, apabila pengurus besar NAFAS iaitu Muhammad Faris yang juga merupakan Ketua Pemuda Parti Amanah Wilayah Persekutuan telah dipecat oleh ahli lembaga pengarah NAFAS kerana dikatakan menyalahgunakan dana. Dan benda itu telah direfute ataupun telah dinafikan dan dibantah oleh Muhammad Faris dan juga ahli lembaga pengarah NAFAS yang lain yang mengatakan bahawa pemecatan ini merupakan satu benda yang bersalahan dengan perlembagaan dan tidak sah. Jadi benda itu jadi macam rakus dan sebagainya, meletup sana sini sampai ada seorang ahli lembaga pengarah NAFAS mengatakan bahawa NAFAS selama ini rugi ke mana-mana. Situ rugi, sini rugi, macam-macam tempat lain rugi. Rugi belakalah sang cerita. Dan tengok-tengok terdedahlah beberapa dokumen sulit yang dikatakan membuktikan betapa memang terdapat dana-dana dari NAFAS ini disalurkan ke parti yang menaungi NAFAS ini, which is Parti Amanah lah secara asasi kan. Dan benda ini basically-nya telah direspon oleh Muhammad Faris yang mengatakan bahawa kita memandang serius tentang kebocoran maklumat sulit ini dan kita akan ambil tindakan. Which is dia tak kata yang dokumen itu merupakan dokumen fitnah. Dia cuba kata dokumen itu dokumen sulit. Jadi secara asasnya macam nampak gayanya apa yang telah dituduh itu betul. Which is memang NAFAS melalui pengurus besarnya berkemungkinan telah menyalurkan dana-dana politik kepada Parti Amanah. Anda jangan lupa tuan-tuan dan puan sekalian, yang menaungi NAFAS ini ialah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Siapakah Menteri Keterjaminan Makanan? Tidak lain tidak bukan merupakan Presiden Parti Amanah iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu. Jadi saya tak nak tuduh apa-apa. Cumanya dia punya jigsaw puzzle tu nampak macam cantik disusun ni kan. Tetapi itu bukan skandal yang besar gila lah dalam hal ini.
Skandal yang terbesar ialah bila kerajaan yang ada pada ketika ini mengambil alih nafas, mengambil alih LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang dan macam-macam lagi. Di mana bila mereka take over saja pertubuhan-pertubuhan ini, entiti-entiti ini, kita dapati bekalan pertanian kita memang bermasalah, terutamanya beras tempatan. Sedangkan mereka ini mendapat dana dari peruntukan yang juta-juta, puluh juta, bahkan ratusan juta setiap tahun daripada kerajaan. Mana pergi duit tu? Mana pergi segala pembelajaran itu? Dan kalau anda ikutilah video saya pada siang tadi, tuan-tuan sekalian, video pukul 11 pagi tadi, di situ detail diceritakan oleh rakan-rakan bersawah betapa nafas LPP ini memang tak boleh pakai. Sama menyebabkan mereka nak, orang kata apa, mengusahakan sawah mereka, ladang mereka sebagai pun bermasalah kerana tidak mendapat sokongan dan sebagainya. Tetapi untuk menceritakan dengan lebih jelas lagi tentang perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang betapa mungkinkah nafas lah, LPP lah sebagainya menjadi tempat untuk orang-orang lantikan politik ini, bak kata YB Viral menitik daripada kantung kerajaan, kita serahkan kepada YB Viral untuk mencerakinkan kepada anda tentang fakta-fakta yang berkaitan. Jom tonton. Di saat rakyat sedang terhimpit, lantikan politik madani semakin gemuk ibarat sekandang babi menunggu masa untuk dijual. Mereka ini kekenyangan menetek dari kantung kerajaan. Hari ini saya nak bercerita pasal lantikan politik membabitkan Parti Amanah. Tahu tak, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dapat bajet sebanyak 6.42 bilion ringgit untuk tahun depan. Dan menterinya adalah Mat Sabu yang merupakan Presiden Parti Amanah. Tetapi walaupun berbilion ringgit duit rakyat telah dan bakal dibelanjakan oleh kementerian ini, beras tempatan dah lebih setahun hilang dari pasaran. Kementerian ini antaranya bertanggungjawab membekalkan baja padi melalui entiti di bawahnya iaitu Pertubuhan Peladang Kebangsaan atau NAFAS. Pengurus besar NAFAS adalah Ketua Pemuda Amanah Wilayah Muhammad Faris Arifin dan ini adalah sejenis lantikan politik yang turut menetek dari kantong kerajaan. Dia ni telah dituduh salah guna dana nafas dan sejak semalam kecoh yang nafas sedang disiasat SPRM pasal kartel baja padi. Selain daripada nafas yang sedang berbau bangkai, ada satu lagi entiti di bawah Mat Sabu. Entiti ini akan dapat bajet dalam lingkungan 250 juta ringgit tahun depan seperti yang diumumkan dalam belanjawan baru-baru ini. Entiti ini adalah Lembaga Pertubuhan Peladang. Lantikan politik yang mengetuai entiti ini adalah seorang bekas ahli parlimen, Mahfuz Omar, yang merupakan seorang pemimpin dari Parti Amanah. Mahfuz sekarang ni sedang kena kecam kerana dengan bangga mempromosikan ayam yang netizen kata sebesar burung puyuh yang dijual pada harga RM10 dan dia kata harganya adalah murah. Ini bukan kali pertama Mahfuz keluarkan kenyataan kurang akal. Orang seperti Mahfuz yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan kurang akal tidak layak diamanahkan untuk menjaga entiti penting dengan bajet ratusan juta ringgit kerana akan menyebabkan kerugian kepada rakyat. Saya nak cabar Mat Sabu untuk dedahkan berapa banyak imbuhan yang Mahfuz ni dapat tiap-tiap bulan. Tahu tak, selain dari Mahfuz dan pengurus besar NAFAS, banyak lagi lantikan politik dari Madani yang tidak layak dapat jawatan tinggi. Senang cakap, mereka ni hidup ibarat sekandang babi yang menjadi gemuk kerana menetek dari kantong kerajaan. Dan yang paling gila, semua ini berlaku di saat rakyat seperti kita, majoritinya tertekan kerana subsidi dihapuskan dan kos sara hidup semakin melambung tinggi. Jelas tak kat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Memang bagi kita lah, kalau kita tengok segala benda, kita susun satu persatu, nampak macam pelik dan banyak sangat perkara yang tak kena berhubung dengan pengurusan nafas, LPP dan sebagainya. Di mana bak kata waiver tadi, mereka mendapat peruntukan jutaan ringgit. Mana pergi duit tu? Kenapa tidak nampak keberhasilannya? Mana pergi beras tempatan dan macam-macam lagi? Ini kita tak cerita tentang MADA dan sebagainya. Oh, kerajaan sekarang memang duk kata, oh, kita punya lantikan politik yang paling sedikit berbanding dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Tetapi kalau lantikan politik yang paling sedikit ini pun, tapi seorang pun tak buat kerja dan menetik daripada kantung kerajaan, dan nak cerita macam mana? Tak guna pun masalah yang betul tak, tuan-tuan dan puan sekalian? Tetapi macam saya katakan tadi, saya tak nak tuduh apa-apa. Saya cuma hendak memberikan anda gambaran tentang apa sebenarnya yang tengah berlaku di luar sana dan mungkin anda boleh buat penilaian sendiri. Sama ada benda ini ada bau ikan ke apa ke, itu terserah kepada anda. Tapi kepada anak apa-apa, saya faham kalau anda cuba hendak upkan gila-gila cerita tentang skandal beras 1.8 bilion itu. Sedangkan kalau skandal itu berlaku sekalipun, which is tangkap semua yang berkaitan,
nampak gayanya macam tak ada masalah dengan pembekalan beras tempatan pada ketika itu. Sekarang ini, beras tempatan bermasalah, tetapi nafas LPP dapat peruntukan ratus-ratus juta. Yang ini yang lebih patut untuk kita fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, kalau kita ajukan benda-benda macam di Karang, mereka akan kata, kerajaan ni kerajaan kami, suka hati kamilah nak buat apa pun. Al-maklumlah, orang kuat Parti Amanah Seorang ni pun cakap macam ni kan. Apatah lagi pemimpinnya. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.